terhadap agama Islam. Malahan kita ada segelintir umat Islam pun kadang-kadang kita keliru terhadap agama Islam. Betul ke tidak? Dan persoalan saya, macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham? Di mana datangnya? Ada beberapa sebab yang amat penting yang kita kena tahu. Yang pertama, media massa. Media massa main peranan yang amat besar yang menyumbang kepada kekeliruan, sehinggalah orang bukan Islam makin jauh daripada agama Islam. Kalau kita tengok media massa dunia, siapa yang menguasai? Kita orang Islam ke orang bukan Islam? Yang bukan Islam. Persoalan saya, mampu tak mereka nak bantu untuk mempromosikan ajaran Islam yang sebenar? Mampu ke tak mampu? Orang bukan Islam tak mampu. Dah dia bukan Islam, tak faham bahasa Arab, tak tahu selok belok agama Islam. Mana mungkin mereka boleh bantu kita sebarkan agama Islam? Apa kata kalau mereka ada prejudis? Bila ada prejudis, mereka akan sengaja mengada-adakan sesuatu yang tak ada dalam agama Islam. Mereka reka sesuatu dalam agama Islam, sehingga masyarakat keliru terhadap agama Islam. Saya bagi contoh, perkataan jihad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita biasa pergi ke barat, saya selalu bagi ceramah latihan di barat, orang barat ni tak sangat sensitif dengan perkataan jihad. Bagi mereka ni, kefahaman mereka jihad maksudnya perang, jihad maksudnya membunuh orang yang tak berdosa. Itu kefahaman mereka perkataan jihad. Sebenarnya jihad itu maksudnya apa sebenarnya? Jihad sebenarnya maksudnya adalah berjuang. Kalau orang putih kata to strive, berjuang. Saya berjuang untuk mencari rezeki untuk menjaga keluarga saya. Itu jihad itu. Saya berjuang untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah supaya saya boleh taat kepada Allah dan Rasul. Itu jihad. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah air, mempertahankan negara Malaysia. Sekiranya ada mana-mana negara yang cuba mencerobohi negara Malaysia, saya akan mempertahankan negara Malaysia. Itu jihad. Tapi masalahnya jihad yang diinterpretasikan, yang disengaja-ngajakan, sehinggalah masyarakat barat ini tak pernah belajar Islam, tak pernah kawan dengan orang Islam, tetapi mereka boleh benci Islam sebab tulisan-tulisan ini. Kalau kita lihat pada tahun 1800 hingga 1950, hanya di barat ya, satu jangka masa kurang daripada 150 tahun, orang barat telah mengarang, telah menulis buku mengenai agama Islam. Berapa buku? Tidak kurang daripada 60,000 buah buku. Dan buku itulah telah mengelirukan, buku itulah telah menyebabkan orang bukan Islam mereka benci terhadap agama Islam, walaupun mereka tak kenal Islam. Amerika Syarikat seringkali dah jadi polis dunia. Setuju tak? Dia nak jadi polis dunia. Mana-mana negara tidak setuju dengan dasar Amerika Syarikat akan dianggap sebagai musuh. Mana-mana tak setuju dengan dasar Amerika, tak sokong dasar Amerika, akan dianggap sebagai musuh. Ingat lagi tak? Pakcik-pakcik ni 40 tahun yang lalu, musuh paling ketat Amerika itu siapa? Bukan yang muda ni lah, kita tahu. Yang pakcik-pakcik ni 40 tahun yang lalu, musuh paling ketat Amerika itu siapa? USSR, Rusia. Betul? Rusia sentiasa tak setuju, tak sokong dasar Amerika, maka Amerika anggap mereka sebagai musuh. Maka Amerika buat apa? Pertama, Amerika sekat ekonomi mereka. Dan Amerika tak benarkan sekutunya siapa-siapa untuk berurus jari dengan Rusia. Kemudian dia apa dia buat lagi? Dia buat cerita combat.
Tengok tak 40 tahun yang lalu cerita Combat Vic Morrow, kenal nama-nama semua ni. Okey. Dan dia buat Combat itu apa? Bagi gambaran Rusia buat kejahatan di muka bumi, Amerika datang untuk apa? Hapuskan mereka. Maka Rusia ni jahat, Amerika ni hero. Amerika lawan Jerman. Siapa jahat? Jerman yang jahat. Siapa hero? Amerika. Amerika lawan Japan. Siapa jahat? Japan jahat. Amerika hero. Amerika lawan Vietnam. Amerika lawan Vietnam, siapa menang? Vietnam. Tapi dia buat cerita. Ya. Dia buat cerita. Dia buat dia menang. Nampak tak? Mereka ni sangat kuat. Orang sini tahu tak? PSK. Tak tahu PSK? Pusing kuat. Dia boleh pusing, kalah jadi menang. Apa tujuan dia buat semua ini? Sebab bila mereka menguasai media sosial ini, mereka boleh buat apa saja. Mereka nak program manusia apa saja yang mereka boleh buat. Biasanya bila saya bagi kuliah begini, okey, kalau ada pakai TikTok, kalau ada buat FB Live, you tahu tak? Ada banyak perkataan yang saya tak boleh sentuh. Saya sentuh saja itu TikTok akan ditutup, FB akan ditutup. Contohnya saya sebut tentang Israel, apa yang dibuat terhadap Palestin, sekejap dia ditutup. Sebab mereka menguasai media. You hanya boleh cakap kebaikan dia, tak boleh cakap kejahatan dia. Apa? Dan musuh paling ketat Amerika sekarang, salah satu musuh paling ketat adalah kita orang Islam, yang kita tidak tunduk kepada mereka. Dia tak boleh kontrol kita. So apa dia buat? Kamu tengoklah majalah, kamu tengoklah TikTok, kamu tengoklah Facebook, kamu tengoklah YouTube, kamu tengoklah Hollywood punya cerita. Semua ini kalau melibatkan kita orang Islam, apa watak yang dia bagi kepada kita biasanya? Pengalas, perempuan, wanita, pelacuran, dadah. Watak-watak macam ni lah dia bagi kita orang Islam yang pakai kopiah, yang pakai jubah, yang janggut panjang. Inilah dia bagi gambaran kepada dunia. Dan kita tak perasan apa yang mereka buat. Kadang-kadang kita boleh enjoy tengok cerita tu, padahal secara indirect dia sedang memprogram, menanam pemikiran sedemikian dalam pemikiran manusia di dunia. Nah, hari ini kalau kita tengok cerita-cerita maling, orang sini tahu tak cerita-cerita maling? Hollywood tahu tak? Amerika punya. Bollywood tahu tak? India punya. Maling tak tahu. Cerita Melayu. Kenapa nama dia dipanggil maling? Sebab ini ceramah saya. Suka hati saya lah apa nama saya nak bagi. Dan cerita maling ini sangat-sangat membimbangkan saya. Kenapa? Sebab majoriti berlakon orang Islam. Betul tak betul? Tak, bila mereka berlakon, okey, hubungan lelaki dan wanita ada hijab. Jalan cerita yang mereka berlakon tu Islami ke tak Islami ke kurang Islami. Kadang-kadang lelaki ni suami orang, wanita ni isteri orang, tapi bila berlakon boleh pegang tangan, boleh peluk. Boleh ke begitu? Tapi kita hari-hari tengok, anak-anak hari-hari tengok, apa jadi? Bagi kita ni itu suatu kebiasaan. Dia akan jadi, it's okay, biasa. Perkara biasa. Apa biasa dalam Islam? Dan kalau kita tengok lagi, kalau kita tengok jalan cerita, dia buat anak-anak kita. Satu masa di Malaysia, kita sangat suka buat cerita hantu. Kau ingat lagi tak? Tak tahulah apa jenis Pontianak ke apa jenis. Kita suka buat cerita-cerita sedemikian. Dan dia buat anak kita takut kepada gelap dan takut kepada Allah. Anak kita takut tak jalan tempat gelap. Tapi dia takut, tapi dia tak takut kepada Allah. Nampak? Media masa tempatan.
bagi gambaran sehingga orang bukan Islam di Malaysia, mana satu Islam yang sebenarnya, ini ke ini. Pening tak? Kadang-kadang, okey, bagi non-Muslim, dia tak tahu nak bezakan tau mana satu. Tengok pelakon tu nampak macam kita je lah, modern. Tapi tengok orang sini, sempitnya, balut banyaknya, dia pun pening. So kita yang menyebabkan orang bukan Islam makin jauh daripada agama Islam, makin keliru daripada agama Islam. Yang kedua, yang menyumbang kepada kekeliruan adalah agama dan budaya tempatan telah campur aduk. Tahu campur aduk? Sehingga kita orang Islam tak boleh bezakan ini agama kah, ini budaya ke, ataupun sama aja dua-dua. Dia sampai satu tahap yang kita tak boleh bezakan. Sampai contoh, biasa dengar tak orang yang masuk Islam disuruh tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Bisa dengar kan? Secara umumnya, kalau kamu pergi satu dunia, secara umumnya lah, kamu tak dengar orang masuk Islam tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Saya bergerak satu dunia ni, tak, Malaysia je. Sebetulnya kita kata Malaysia boleh. Agama Islam tak ada masalah dengan budaya. Islam boleh terima semua budaya selagi budaya itu tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kalau dia bercanggah dengan syariat Islam, maka kita kena ketepikan budaya itu. Bukan nama bapa, bukan ajaran Islam. Sesuatu yang menyusahkan. Kenapa? Sebab dia bercanggah dengan syariat Islam. Dan kita telah amalkan berpuluh-puluh tahun. Nabi Muhammad SAW pernah mengambil seorang anak angkat. Siapa nama anak angkatnya? Zahid bin Harithah. Ingat lagi? Semasa di Mekah, masyarakat mula panggil Zahid bin Muhammad. Sebab bagi golongan itu, bagi suku kaum itu, anak angkat macam anak kandung. Sebab itulah dia jadi Zahid bin Muhammad. Kemudian mereka berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Berhijrah ke Madinah. Allah turunkan wahyu surah Al-Ahzab surah 33 ayat 4 dan 5. Yang bermaksud Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW letak balik nama bapa asalnya. Itu lebih adil dalam sisi Allah. Allah teguh Nabi. Allah suruh Nabi letak balik nama bapa asalnya. Put back his father's name. It is only just in the sight of Allah. Itu anak. Macam mana dengan orang yang masuk Islam? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Hadis tiga-tiga ni sahih. Yang bermaksud, Nabi kata yang bermaksud, sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu takkan masuk syurga. Satu lagi hadis Bukhari, Muslim, Dawud. Sesiapa yang tak tahu masih membenarkan orang panggil bapa mereka selain daripada nama bapa asalnya, orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Berdasarkan hadis ini, boleh ke tak boleh orang yang masuk Islam tukar nama bapa? Bagi mereka yang masuk Islam, jangan risau. Saya bukan gunakan hadis ini untuk kamu semua. Hanya saya nak beritahu, kalau kamu masuk Islam, okey, kamu tak tahu mah, kamu disuruh buat begitu, kamu buat, maka tak ada salah bagi kamu. Dan juga tak ada salah bagi pegawai yang uruskan kamu, tak ada salah. Sebab saya rasa ramai orang masih tak tahu ada hujah, ada dalil ini dalam hadis. Kalau tukar nama bapa begitu elok, zaman Nabi Muhammad SAW, ratus ribu orang masuk Islam. Ingat kita, ratus ribu. Tunjukkan saya satu sahabat yang masuk Islam, Nabi suruh buang nama bapa, tukar jadi Abdullah. Ada tak? Tunjuk satu. Tak ada. Kalau tukar nama bapa begitu elok,
saya nak jumpalah semua yang berada dalam dewan ini, masjid ini. Jom kita semua tukar. Semua kita satu keluarga. Bapa kita semua Abdullah. Ini hujah. Saya nak beritahu kenapa kita tak boleh tukar. Kenapa kita tak boleh tukar nama bapa? Sebab maqasid syariah. Maqasid syariah ini melindungi din kita, nyawa kita, akal kita, harta kita, dan juga keturunan kita. Bayangkan kalau saya nak masuk Islam, saya tukar nama. Bapa saya jadi Abdullah. Ahli keluarga saya sudah meninggal dunia lah, contohnya. Bapa saya pun dah meninggal, contoh. Tetapi bapa saya dulu pada nikah, pernah ada isteri yang lama. Saya ada adik-beradik di situ, tapi saya tak tahu. Saya masuk Islam dan jadi Abdullah. Dia masuk Islam jadi binti Abdullah. Ada kemungkinan tak saya kahwin adik-beradik saya sendiri? Sebab itulah maqasid syariah. Dia perlukan kita kekalkan nama asal bapa kita supaya tidak berlakunya masalah sedemikian. Itu sebabnya kita tak boleh tukar. Kadang-kadang saya fahamlah, dia sangat tebal dalam hidup kita. Dia sudah jadi suatu kebiasaan. Agama Islam tak ada masalah. Agama Islam boleh hormati uruf selagi uruf itu tidak bercanggah dengan syariat Islam. Tetapi ini bercanggah jelas-jelas dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadikan ramai non-Muslim di Malaysia tak mau masuk Islam sebab saudara buang nama bapa. Dalam masuk Islam bapa marah. Masuk Islam bukan nama. Masuk Islam nama bapa pun sekali buang. Nah, lagi semakin mereka jauh daripada agama Islam. Yang ketiga, ilmuwan Islam. Ustaz, ustazah, selebriti, ulama, mufti, dan segala-gala ilmuwan-ilmuwan. Saya tak kata semua, saya kata ada segelintir yang menyumbang kepada kekeliruan. Kenapa? Sebab ada di kalangan mereka bercakap sesuatu di luar daripada bidang kepakarannya. Dia dulu belajar dekat Mesir, dia belajar contoh, dia belajar bahasa Arab. Dia balik ke Malaysia, bidangnya apa? Kepakarannya bahasa Arab. Tetapi dia mula bercakap tentang Quran, bercakap tentang hadis, bercakap tentang sirah, bercakap tentang hukum, bercakap tentang usul yang bukan bidang dia. Dia macam apa tahu? Saya belajar doktor kebikian. Balik ke Malaysia, saya mula cakap tentang perubatan. Saya cakap tentang ubat. Saya cakap tentang operate mata. Dia mula cakap di luar daripada bidang dia. Apa akan jadi? Maka menyumbang kepada kekeliruan. Tambahan lagi kita orang Malaysia, maaf cakap yang boleh cakap terus terang. Tapi jangan marah saya tahu. Kita orang Islam, maaf cakap, kita kurang ada budaya bertanya kepada pakar. Kita tanya, balik-balik ustaz yang kita suka yang handsome. Yang ustazah tu saya suka sebab dia pelakar. Oh, selebriti tu saya suka sebab dia baca doa bukan panjang. Kita tanya tak pakar. Kita dengar orang cakap, pandai cakap tak semestinya pakar. Dia hanya penceramah. Kita tanya tak pakar. Balik-balik kita tanya ustaz yang sama. Bila kita tanya ustaz yang sama, kita pernah tanya dua soalan ini yang Allah perintahkan kita tanya. Soalan pertama, surah Hujurat surah 49 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah suruh kita apa? Bila seseorang fasik bawa satu berita kepada kamu, siasat itu berita. Bila kita terima berita daripada sosial media sekarang sangat bahaya. Sangat bahaya. Kita tak siasat. Saya bagi contoh. Berlaku di United Kingdom beberapa bulan yang lalu. Ingat kita? Seorang remaja dalam membunuh 3 kanak-kanak. Apa berlaku? Ada orang sengaja uploadkan
nama budak yang dibunuh, dia bagi dia nama Islam. Maka masyarakat di England, dia bila nama Islam, dia pula marah kepada Islam. Dia pergi attack masjid, dia bakar masjid, dia attack, dia hancurkan banyak masjid. Kemudian dia attack orang Islam, kemudian dia attack peniaga orang Islam, perniagaan orang Islam. Kenapa? Sebab dia tak siasat. Allah suruh kita siasat dulu. Kenapa kerajaan mereka di UK ni tak dedahkan nama? Sebab dia tak cukup 18 tahun, tinggal seminggu lagi. So bila dia cukup 18 tahun, kerajaan dedahkan nama dia. Dan rupanya bila dedahkan nama, bukan orang itu, bukan nama yang mereka upload tu. Dia bukan orang Islam. Nah, sekarang saya nak tanya, bila dia bukan orang Islam, mereka ada mohon maaf. Yang paling best, dia Kristian. Kenapa mereka tak menyerang gereja? Menyeranglah orang Kristian, menyeranglah perniagaan Kristian. Kenapa tak buat begitu? Sebab apa? Sebab tak siasat. Kita akan menyesal. Kena siasat. Dan kadang-kadang orang tu kata, ini sahih. Nanti dulu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 111. Allah suruh kita tanya lagi sekali. Tanya dia apa? Kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kamu kalau kamu cakap benar. Kita buat tak begitu? Tak boleh tanya ustaz macam tu, kurang ajar. Dia cakap Allah kurang ajar ke? Yang suruh kita tanya Allah, supaya kita tak buat silap macam UK. Betul tak? Kadang-kadang orang ni sekarang ni banyak orang gunakan fake account. Fake account sengaja nak aibkan, nak buruk-burukkan orang. Kadang-kadang nak bagi gambaran yang negatif mengenai agama Islam. Kita tak suka tanya pakar, tapi kita tanya pakar dalam kehidupan biasa. Dalam kehidupan biasa, dalam kehidupan seharian. Kalau contohlah ya, saya sakit penyakit jantung, kanser contohnya. Saya ada kanser paru-paru. Saya pergi ke klinik, sini kan banyak klinik. Oh, sini ada klinik. Kalau saya pergi jumpa doktor, saya ada kanser, tak, paru-paru saya dah berlukar. Rasa-rasa doktor tu akan buat apa? Rasa-rasa dia boleh buat check up yang biasa, tetapi akhir sekali dia akan tulis surat. Dia akan rujuk, saya pergi ke hospital, jumpa doktor pakar paru-paru. Setuju atau tak setuju? Kalau saya sakit jantung, rujuk saya pergi ke doktor pakar jantung. Kalau saya sakit otak, doktor dia akan rujuk saya pergi ke hospital, rujuk kepada doktor pakar otak. Setuju atau tak setuju? Sekarang ni, kamu ada soalan tentang Islam, kamu tanya ustaz. Ustaz yang bukan bidang dia ada cakap, maaf ya, ini bukan bidang saya dulu belajar bahasa Arab. Ini bidang kita tanya mufti, ini kita tanya ahli majlis, ini kita tanya ustaz ini, ustaz itu, yang dia memang pakar, dia belajar di Mesir, dia pakar dalam bidang itu, dia belajar kat pondok, dia pakar bidang itu. Betul? Tapi kamu dapat kata-kata sedemikian. Biasanya mereka cakap pula kan. Masalahnya bila dia cakap sesuatu di luar daripada bidang dia, ada kemungkinan tak dia cakap yang kurang tepat? Ada kemungkinan tak dia cakap yang tidak menyeluruh? Ada kemungkinan tak dia cakap yang salah? Dan masyarakat kita ni, bila orang tu nak pakai kopiah, pakai jubah, jambut panjang, doa panjang, jadi kamu tak boleh tanya, ini ustaz sangat terkenal. So bagi mereka yang terkenal, yang rupa alim, rupa wara, ada yang kata, kamu tak boleh mempersoalkan ustaz, kamu tak boleh mempersoalkan ustaz sama. Kamu tadi tak boleh mempersoalkan ulama kita. Dia sebut tentang ulama. Pertama, dia layak tak jadi ulama? Macam mana dia dapat gelar ulama? Macam mana? Sepatutnya kalau seseorang itu orang gelar dia ulama,
Bukan dia ada banyak ilmu, bukan. Dia pakar dalam bidang itu. Semua majoriti orang ada ilmu. Ada orang lebih ilmu sikit, tetapi ilmu yang banyak tak cukup menjadikan seseorang itu ulama. Dia kena pakar, spesialis. Banyak gelaran ustaz, ustazah atau ulama ini diberi oleh NGO, diberi oleh politik, diberi oleh katakanlah syarikat. Saya nak tanya, kalau ikut ilmuwan Islam, kalau ikut Islam, ilmuwan Islam ini, dia layak dipanggil ulama. Faham tak saya cakap? Kadang-kadang dapat gelaran itu seolah-olah immunity, seolah-olah yang kebal. Kita tak boleh bertanya soalan pun. Kita tak boleh minta dia tunjukkan bukti pun. Kenapa? Sebab kita dah tutup pemikiran kita, ikut aja lah. Ustaz cakap apa, ikut aja. Ulama cakap apa, ikut aja. Ini bukan agama Islam, ini agama jiran kita. Sebab apa? Kitab mereka sebut tentang apa? Tuhan beristirahat. Terima aja lah, ikut aja. Tuhan menyesal, ikut aja lah. Halo, Islam bukan begitu. Islam agama ilmu. It's a religion of knowledge. Bukan ikut-ikutan. Agama lama semua ni ikut-ikutan. Islam agama ilmu. Kita bertanya, bukan kita mempersoalkan. Kita bertanya sebab kita nak tahu. Kita nak tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak perkara yang kita tentang Islam kita tidak jelas. Tidak jelas. Saya masih ingat lagi COVID-19. Saya rasa sedih sebab di Malaysia lebih 30,000 orang terkorban. Dan pada satu masa kita tak boleh keluar rumah, solat semua kat rumah. Kalau tidak kita tiap-tiap malam, tiap hari kita pergi solatkan masjid. Tapi masa itu kita semua terpaksa keluar rumah. Pernah ada experience semua kan? Itu yang masa yang paling mencabar bagi kita. Saya hari-hari belajar masak. Saya rasa kamu semua pun belajar masak juga kat YouTube kan. So apa yang saya sebut di sini, kemudian kita dibenarkan datang ke masjid. Ada satu syarat, kita kena solat berjamaah. Ingat lagi tadi. Ada orang pula yang mempunyai pengaruh yang banyak, mereka berdialog. Salah satu ustaz tu kata, walaupun bila kita dibenarkan solat dalam masjid, maka wajiblah kita untuk rapatkan saf, luruskan saf. Walaupun kita ada wabak, walaupun kita ada pandemik. Itu satu pandangan. Apa masalah pandangan ini? Masalahnya ustaz ini dia tak ada ilmu. Dia tidak mempunyai cukup ilmu tentang bidang usul. Tahu tak usul? Dalam agama usul fiqh, keadaan berubah, hukum berubah. Yang dia tak tahu. Dia masih kata, tetap kita kena rapatkan saf, luruskan saf. Keadaan berubah, hukum berubah. Saya bagi contoh. Sekarang ni seorang wanita yang bukan mahram saya. Boleh tak saya pegang tangan dia? Haji kata tak boleh, betul? Haram. Kalau dalam usul dipanggil sekundaria atau sekundari, blocking the means. Sebab kalau dibenarkan, dia akan jadikan kemungkinan akan jadi berzina. Sebab itulah dia tutup pintu di sini. Tetapi itu dalam keadaan biasa. Kalau keadaan berubah, hukum berubah. Saya boleh jadikan haram tadi, sekarang jadi halal. Percaya? Ini budak Cina ni pandai goreng ni. Tak, memang saya kata saya boleh jadikan halal sekarang. Boleh pegang sekarang jadi halal. Macam mana? Saya doktor, dia sakit. So sekarang ni saya doktor, dia bersakit, dia datang tanya doktor, saya ada masalah ni, boleh tak doktor tengok apa masalah, apa ubat mau makan, boleh tak doktor cek? Berarti apa? Keadaan berubah, hukum berubah. Dalam keadaan biasa dipanggil taksimia. Bila dia ada sesuatu yang tak berapa selesa dalam badan dia tak sihat, itu dipanggil hajiat. Dan kalau darurat, apa yang cakap lah, hajiat pun hukum asalnya haram, dia akan tukar jadi halal.
Untuk orang itu saja, bukan untuk semua. Untuk wanita itu saja. Maksudnya kita kena belajar. The situation change, the hukum change. It doesn't stand. Sebab itulah kadang-kadang kita kadang-kadang kita betul juga kadang-kadang kita gaduh. Satu cakap hukum, satu cakap fatwa. We speak two languages. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan adalah orang bukan Islam hari ini. Mereka menilai Islam. Mereka bukan lihat Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak. Mereka lihat watak orang Islam. Kalau jumpa yang bagus, Islam cantik. Jumpa yang tak bagus, Islam tak cantik. Betul ke tak? Tapi di luar ni kita jumpa yang cantik ke banyak ke, yang tak cantik ke banyak. Saya tak tahu, saya ni mu'alaf. Saya tanya, kamu ni mukhalaf, jawab. Nah, satu dunia menilai Islam. Saya masih ingat lagi, belasan tahun yang lalu, masa saya dekat Eropah, ada satu negara, kalau silap saya, Amsterdam di Holland. Ada seorang Islam buat jenayah atau committed crime. Dia telah melakukan jenayah, tangkap. Tahu tak apa dia buat? Mereka advertise kat surat khabar. Surat khabar front page. Bukan surat apa? Pertama. Dia letak, dia letak orang tu pakai kopiah, cuba letak nama Islam. Apa dia kata? Dia akan kata dia ni Muslim. Nama dia ini. Okey, pangkat dia ini. Semua dia akan tulis front page. Apa tujuannya? Kalau orang buat salah, orang tu lah. Tak payahlah kita samakan dia agama apa, gelaran apa, pangkat dia agama apa. Tapi inilah realitinya mereka buat. Dan kalau orang dia yang buat salah, buat jahat, muka surat ke-10, bahagian bawah kecil sekali. Dia hanya letak nama, muka dia, itu aja. Dia tak sebut tentang agama dia apa, kedudukan dia apa, tak. Dan ini membuktikan bahawa dan majoriti non-Muslim menilai Islam bukan melihat sumber Islam, tetapi melihat watak orang Islam. Bukan saja watak orang Islam, dia lihat watak orang Islam yang tak elok, mereka kata Islam. Sebenarnya kalau nak kenal agama Islam, bukan saja Islam, nak kenal mana-mana satu agama di dunia, bukan melihat penganut yang tak ikut ajaran. Kalau nak kenal agama, kamu kena lihat, baca kitab suci agama itu, ajaran itu. Kalau kamu nak tengok contoh, ambil contoh yang terbaik dalam agama ini, mewakili agama. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW, contoh yang terbaik, is the walking Quran. Setuju tak? So kalau nak kenal Islam, bacalah Quran dan Sunnah, lihatlah contoh Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini bukan begitu. Mereka pilihan orang Islam yang kurang asam. Faham tak? Kurang asam. Orang Islam yang tak ikut ajaran, orang Islam yang buat perkara yang jahat. Janganlah kita relate orang yang tak ikut ajaran Islam, kita kata Islam. Ramai di kalangan mereka tahu, tapi mereka sengaja. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan orang bukan Islam makin jauh dari Islam adalah, saya lukis ini bulatan. Kamu boleh nampak tak daripada jauh? Nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak, sudah dekat. Sudah nampak ke belum? Sudah nampak? Bagus. Saya bagi satu bulatan. Satu lagi bulatan, 2 bulatan. Dan kedua-dua bulatan ini bertindih sedikit. Orang sini bisa faham tak? Overlap. Bertindih sedikit. Bulatan sebelah kiri saya dituju kepada orang bukan Islam. Bulatan sebelah kanan saya dituju kepada orang Islam. Yang bertindih ini adalah pergaulan orang Islam, orang bukan Islam. Biasanya sedikit. Mari kita tengok bulatan sebelah kanan. Bulatan sebelah kanan. Ilmuwan Islam. Saya ulang sekali, Ustaz. Lagi apa? Saya mufti, ulama, ilmuwan lain semua. Mereka berada di mana bulatan ini? Mereka dekat kepada kawasan bertinggi, dekat kepada bukan Islam, ataupun mereka sangat jauh daripada orang bukan Islam.
Rasa-rasa dekat ke jauh? Kalau mu'alaf tanya, mukallaf jawab. Haji tu kata jauh, itulah jauh. Masalahnya apa? Ilmuwan ini paling banyak ilmu. Kita respect mereka, betul tak? Kita sepatutnya belajar dengan mereka sebab mereka paling banyak ilmu. Masalahnya apa? Mereka paling banyak ilmu satu isu. Mereka paling layak untuk menerangkan Islam. Satu isu lagi kepada orang bukan Islam. Tetapi masalahnya mereka paling jauh. So bila mereka paling jauh, orang bukan Islam nak tanya soalan, mereka tanya siapa? Tanya yang dekat ke, tanya yang jauh? Masalahnya dekat ini, yang dekat kawasan bertinggi ini orang Islam yang biasa. Dia bukan ilmuwan. So bukan Islam bila tanya soalan kepada mereka, kita kan orang tanya agama kita, mati-mati pun kita nak mempertahankan kan. So dia pun jawab lah. Tapi bukan bila dia bukan pakar. Bila dia jawab, dia buat orang bukan Islam yakin terhadap Islam ke, tambah ke itu. Dan ini menyumbang kepada kekeliruan. Sebab itulah orang bukan Islam keliru. Satu lagi adalah terjemahan Al-Quran ataupun terjemahan hadis. Yang terutamanya bila diterjemah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Dan kita di Malaysia banyak baca bahasa, sebab di Malaysia ni kita kurang rajin sikit lah. Banyak buku-buku diterjemahkan daripada orang Indonesia. Saya kalau pergi Indonesia, saya akan beli buku-buku agama Islam kotak-kotak, saya hantar dengan kapal terbang balik. Sebab banyak buku yang mereka terjemah. Kalau kita bagi laluan azan, nanti kita sambung sekejap, insyaAllah. Terjemahan Al-Quran atau hadis juga banyak menyebabkan bila orang bukan Islam baca kitab itu, mereka terkeliru. Kita tak tahu macam mana nak terangkan. Bila nak baca Quran, macam mana caranya. Mesti kita terangkan kepada orang bukan Islam. Nak baca Quran, kena faham. Kamu baca terjemahan, kamu bukan baca bahasa Arab tu. So bahasa Arab ni kata-kata Allah. Terjemahan ini adalah orang yang menerjemahkan ayat itu mengikut kefahaman dia dalam bahasa Arab. Maka terjemahan bila ada masalah, jangan salahkan Quran. So bila mereka baca Quran, terjemahan itu kadang-kadang menyebabkan mereka keliru. Terjemahan. Sebab itulah kita kena terangkan macam mana nak baca Quran. Pertama, nak baca Quran pergi ke indeks. Bukan baca buku surat pertama sampai buku surat terakhir. Bukan. Pergi ke indeks. Apa topik yang kamu nak tahu, apa subjek yang kamu nak tahu, pergi ke indeks, kamu terus akan dapat. Contohnya kalau kamu nak tahu tentang Tuhan, God, G-O-D, God, dia akan bagi dalil. Okey, dalilnya surat Ikhlas, surat 112 ayat 1 hingga 4, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 250. Dia akan bagi rujuk, terus kamu akan tahu tentang Allah. Kalau kamu nak tahu tentang malaikat, look for angels, A. Kalau kamu nak tahu Nabi Musa alaihissalam, cerita Nabi Musa, go for M, Moses. So maksud saya, pergi, ajak dia pergi ke indeks. Dan sekiranya dia baca Quran dan berlaku dia keliru, ataupun dia tak selesa dengan ayat ini, ataupun dia rasa ayat ini tak betul. Contoh yang kita kena ingatkan dia sekurang-kurangnya beberapa perkara. Pertama, bila kamu baca satu ayat dan kamu tak selesa, itu konteks. Itu teks. Teks without konteks dibagi pre-text. Maka kita kena ajar dia baca konteks. Macam mana? Ghostan 5 langkah, ghostan 5 ayat sebelum itu, dan pergi 5 ayat selepas itu. Baca konteksnya, dia akan dapat kefahaman. Kalau dia masih tak faham, dia kena buat cross reference Quran. Kalau dia tak faham lagi, bacalah pasal kenapa ayat itu diturunkan, tahu konteksnya, barulah dia faham cerita tu. Dan kalau kita boleh bagi contoh kepada dia, dan itu yang terbaik. Kenapa? Bila dia terbaca apa-apa dia tak selesa,
Dia tak puas hati, dia akan ingat, dulu dia pernah cakap dengan saya, kalau ambil ayat macam ni, itu adalah teks. Saya belum tahu konteks. Kalau ambil teks saja, tak boleh menterjemahkan sendiri. Dia kena tahu konteks, maka dia akan mula baca keseluruhan. Dan dia akan buat cross reference. Dan dia akan juga baca kenapa ayat ini turunkan. Dengan cara macam ini, kita boleh buat mereka baca Quran, faham Quran, walaupun mereka tak tahu asal. Tapi terjemahan ini menyumbang kepada banyak kekeliruan. Contoh, saya akhiri begini. Saya tak nak panjangkan lagi. Contoh, perkataan ikrar. Kalau kita terjemah ikrar dalam bahasa Melayu, apa tu? Bacalah. Betul tak? Sebenarnya, bila kita terjemahkan ikrar jadi bacalah, berlakulah kekeliruan. Muncullah kekeliruan. Kenapa? Sebab dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 48 Allah kata apa? Allah kata Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Dia ummi. Dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis. Betul ke tak? Masalahnya Tuhan kamu suruh dia baca. Sini kata tak tahu baca, tak tahu tulis. Cakap betul-betul. Dia tahu baca ke tak tahu baca? Masalahnya terjemahan. It is the inaccurate, bukan salah. It's inaccurate, kurang tepat terjemahan itu. Sebab perkataan ikrar sekurang-kurangnya ada 3 maksud. Bacalah, mengulangi, sampaikan. Jibril AS bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil suruh Nabi baca. Mana ada Quran? Dia sampaikan wahyu kepada Nabi. Betul tak? Nabi hafalkan. Lepas tu dia minta Nabi ikrar, suruh Nabi baca balik dalam bahasa asal. Lebih tepat mengulangi. Tapi kita terjemahkan bacalah. Bacalah juga boleh maksud juga boleh bawa mengulangi. Tetapi bacalah bagi orang bukan Islam seolah-olah dia ada sesuatu untuk baca. Nah, ini kata tak tahu baca, ini suruh dia baca. Tetapi kalau kita kurungan mengulangi sampaikan, maka bila dia nampak seolah-olah bercakap, bila nampak perkataan mengulangi, dia akan tekan break. Nanti dulu dia juga bawa maksud mengulangi, maka dia tak keliru. Berarti terjemahan hanya boleh letak satu maksud, dia tak boleh letak semua maksud. Maka terjemahan ini kadang-kadang dia membantu, dia akan menyumbang kepada kekeliruan. Itu sebabnya orang bukan Islam sekarang, dia bukan makin dekat kepada Islam, dia makin jauh daripada agama Islam. Disebabkan social media, disebabkan satu lagi paling penting, orang Islam kurang turun padang pergi menjelaskan, pergi menyampaikan, pergi berhujah, pergi berdialog dengan mereka. Nah, itulah yang menyebabkan mereka ini bukan paling dekat, tetapi paling jauh daripada agama Islam. Sebelum saya berhenti, masjid sini ada budaya tak tanya soalan? Saya tengok